Saya start je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari Jumaat ni untuk kelas yang GM jam kedua. So kita dah sampai chapter 6. So ini untuk arithmetic series ini adalah 6.1. So kita start 6.1 arithmetic series. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk janjang, kita panggil bahasa Melayunya janjang. Tapi bahasa Inggeris kita ada sequence, kita ada series, kita ada progression. Okay. So kalau korang familiar nama dia, kita ada arithmetic sequence, arithmetic series, arithmetic progression. Geometric, sequence, series, progression. Basically benda tu benda yang sama je. Dia cuma presentation dia je berbeza. Kalau progression tu memang nama besar dia lah. Sequence dengan series ni adalah dia punya presentation. So contoh, apa beza sequence dengan series? So sequence dia adalah janjang yang diterjemahkan dalam bentuk koma macam ni. Dia letak koma. Tapi kalau series, dia adalah hasil tambah sequence. Sum of sequence. So sum ni maksudnya apa? Hasil tambah. So dia adalah A plus B plus C plus dot. Dot-dotnya tu biasanya kita letak 3 titik sajalah. Okay. Dan cara baca dia sama juga, tak ada yang lain pun. Contoh macam ni, ke slide yang seterusnya. Kalau suara saya putus-putus bagi tahu saya bimbang internet saya slow. So kalau tengok dekat sini arithmetic sequence, dia tengok di dalam bentuk koma, and arithmetic series dia buat dalam bentuk plus. Dan kalau kita tengok dekat sini dia punya term, thank you Fendi. So ini adalah first term T1. So A plus D second term T2. A plus 2D third term T3. A plus 3D fourth term T4. So sama juga kalau dia series ataupun bila dia present dalam bentuk tambah macam tu. So A yang pertama ni adalah T1. So yang kedua ni adalah T2. Macam itulah dan seterusnya. So plus yang dia letak dekat situ tu tak ada membawa maksud apa-apa pun. Awak jangan tambahkan dia pula. Okay, tak payah. So dekat sini saya bagi tahulah sedikit definition dia yang korang pun dah terror je sebenarnya. Okay, so dekat sini A adalah first term. So D adalah common difference. Dia mesti common Difference ni apa? Difference ni adalah perbezaan. Bila perbezaan kita buat operasi apa? Tolak. Okay. Dan common ni adalah, common dia mesti always the same. So sebab tu dekat setiap arithmetic sequence kalau kita nak check, kita akan check dia punya D kan. Sama ada D dia sama atau tidak dengan orang yang sebelah sana. Okay. So T, kita panggil dia sebagai term. So kalau T1 first term, kalau T2 second term. Macam ni tadi kan. So kalau Tn kita panggil dia apa? Nth term. Nth term. And then N adalah number of terms. Number of terms. Okay, so number of terms ni nanti akan ada soalan yang minta awak mencari nilai N tau. Dan awak kena pastikan N ni adalah bilangan, betul tak? Dan bilangan mestilah nombor bulat. So saya tulis siap-siap dekat sini, nilai N mesti nombor bulat. Okay, dan kalau ada L itu adalah last term lah. So formula, kita semua pun dah familiar dengan formula ni dan saya harap korang pun tak lupa dengan formula ni. So kita ada Tn is equals to A plus N minus 1 D. And untuk proving mendapatkan formula ini pun sebenarnya sangat-sangat mudah. So this is the formula. Okay, so ingat so lepas ni, contoh kalau soalan minta T7, kita terus tulis A plus 6D. Tak payah dah nak A plus 7 minus 1D. It's okay, terus dia tulis A plus 6D. No problem. Okay, so lagi cepat begitu dan kita dapat jimat satu step lah. Formula ni tak dibagi ke madam? Tak ingat. Ada diberi dekat muka surat depan tapi formula ni senang sangat kan. Kita dah jumpa dari sekolah menengah lagi. Okay, so kita tengok contoh soalan kat sini untuk apply kita punya formula. So dekat sini saya tuliskan balik formula kita. Kita punya Tn adalah A plus N minus 1 D. Okay, so ini tak ada dalam tutorial board. Ini soalan saya sendiri sebab saya nak gradually step by step. Yang tutorial board tu dia macam ada terus skip satu step. Okay, so dekat sini soalan dia find the first term and common difference. So soalan pertama cari first term, soalan kedua cari common difference, and then soalan ketiga hence maksudnya kena guna previous information lah yang kita dah jumpa first term dengan common difference, cari T6 term T6. Okay, so untuk soalan A, kita punya first term ataupun A kita obviously adalah 1/3. Dan kita punya D, so semua orang tahu D adalah perbezaan antara T2 dengan T1, T3 dengan T2. So up to you nak ambil yang mana. Biasanya orang terus ambil yang T2 tolak T1 kan, ambil yang depan je.
Okay, so kita buat 1/2 tolak 1/3. So kita akan dapat 1/6. So kita dah settle dapat first term, kita dah settle dapat D. So now kita kena cari apa pula? T6. So T6 adalah A plus 5D. Terus dia tulis macam ni. And then kita substitute, kita punya A adalah 1/3 tambah 5, D adalah 1/6. Terus dia tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan kita 4/6. Okay, so sama juga kalau soalan tu tak ada nombor, tak ada masalah, awak still boleh buat dia macam biasa. Okay, so kita tengok macam mana nak buat soalan B. Dari sini kita tengok saya tuliskan balik B. B plus 2P, B plus 4P, dot dot dot. So dekat sini first term, second term, third term. So kita boleh deduce dekat sini A kita adalah B, D kita adalah T2 tolak T1. So T2 adalah orange, B plus 2P, and then minus T1 kita adalah yang warna hijau, B. So kita kembang, kita tengok B dengan tolak B sini boleh habis. So D kita adalah 2P. So kita settle lah, kita punya A adalah B, D kita adalah 2P. So kita cari kita punya T, 6, A plus 5D. So A adalah B plus 5, D kita adalah 2P. So untuk term yang ke-6 dia adalah B tambah 10P. So biar je lah seperti dalam bentuk tu sebab memang bentuk dia macam tu kan. Okay, so saya pergi ke slide yang seterusnya. Okay, so dekat sini soalan dia find the 15th term. So 15th term adalah T15 dan nth term, so n ni adalah Tn lah. So for this following arithmetic sequence. So ini adalah soalan satu tutorial question. So saya akan go through yang soalan B dulu dekat tengah ni sebab dia hanya sekadar nombor biasa, tak ada huruf. Okay, so dekat sini kita boleh tengok negatif 12 adalah A, negatif 13 2/5 adalah T2, and then negatif 14 tu adalah T3. So kita akan cari dulu dia punya A sebab sebelum kita cari Tn dan T15 kita perlukan apa? A dengan D. So kalau tak ada A dengan D, macam mana nak cari apa yang dia minta tadi tu? Okay, so kita punya A adalah negatif 12 obviously, dan D, so dia adalah T2 tolak T1, di mana T2 kita adalah negatif 13 2/5. Buat kurungan jika perlu. Tolak negatif 12. So tekan kalkulator baik-baik untuk negatif 13 2/5 ni. Pastikan awak tekan yang pecahan yang ada 3 kotak macam ni. Baru awak boleh isi yang 13 2/5 ni. Okay, pastikan ada benda tu, guna benda ni. So bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 7/5. Okay, so daripada sini kita cari Tn dan T15. So dekat sini Tn, saya cari Tn dulu kan. Tn adalah A plus n minus 1 D. So A kita negatif 12 dan D kita adalah negatif 7/5. So kita akan masukkan negatif 12 plus n minus 1, D is negatif 7/5. So kita expandkan kurungan ni. Negatif 12 minus, so saya guna pen warna merah, negatif 7/5 darab n, negatif 7/5 darab negatif 1. So kita akan dapat tolak 7/5 n tambah 7/5. So nombor dengan nombor, 12 dengan 7/5 boleh ditambahkan terus, tekan kalkulator. So kita akan ada negatif 53/5 and then tolak 7/5 n. Dan sebab dekat pembawah dia ni sama, so saya boleh gabungkan saya punya pecahan per 5 macam ni. So ini adalah Tn saya. So bila soalan suruh cari Tn, itu bermaksud dia nak satu formula yang baru untuk Tn. Bukannya yang A plus n minus 1 D lagi dah, bukan. Okay, so ini adalah generated formula specifically untuk A dan D yang sudah diberi. So kalau kita nak cari T berapa-berapa pun, kita boleh terus straight daripada Tn, formula Tn baru yang kita dah cari ni tadi. So kalau dia nak T15 macam dalam soalan tadi, so kita terus masukkan negatif 53 tolak 7 kali 15. Sebab N kita tadi 15 kan? Over 5. Dan terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita negatif 158/5. Okay, macam tu saya zoom out. So ni untuk B.
Okay, so next saya akan buat yang A pula. Sekejap lagi saya akan bagi time untuk screenshot. Okay, so kalau tengok dekat sini, first term adalah ln 4, second term ln 8, term ketiga ln 16. So dekat sini kita punya A adalah ln 4, and then kita punya D, T2 tolak T1. So T2 kita adalah ln 8, tolak T1 kita adalah ln 4 kan. So ikut property of logarithm, kalau kita ada log A tolak log B, dia jadi apa? Log A over B. Ini property logarithm property log. So ini akan jadi ln 8/4. 8 bahagi 4 berapa? 2. So D kita adalah ln 2. Okay, so kita cari Tn menggunakan A dan D yang kita dah cari ni. So Tn adalah A plus n minus 1 D. So our A is ln 4. And then plus n minus 1, our D is ln 2. So again, kembangkan, especially dekat bahagian n minus 1 darab dengan ln 2. Okay, so ln 2 darab n darab negatif 1 macam ni. So kita akan ada ln 4 tambah n darab ln 2 and then tolak 1 darab ln 2. So ln 2 sajalah. Dan kalau kita tengok lagi sekali dekat sini, ln 4 tolak ln 2. So bila tolak dia akan jadi bahagi. So ln 4 bahagi 2 adalah ln 2. Okay, so tambah n ln 2. So nampak dekat sini kita ada dua benda yang sama, ln 2, ln 2. Simplify. Dengan kata lain, factorize. So kita faktorkan ln 2. So dalam dia ada 1 tambah n. So inilah kita punya Tn. Yang soalan minta lah. Ni Tn kita. Dan seterusnya kita terus cari T15. So T15 masukkan saja 15 dekat-dekat n. So ln 2, 1 tambah 15. So kita terus dapat ia adalah 16 ln 2. Ataupun kalau kita nak apply rules logarithm, 16 tu boleh bawa jadi kuasa. So dia jadi ln 2 kuasa 16. Tak kisahlah, kat sini mana-mana pun sama je. Okay, so saya zoom out. Sebarang persoalan boleh type dekat chat ataupun terus on mic. So untuk soalan C buat sendiri ya. So buat sendiri, dekat sini dia punya A adalah obviously K tambah 11, D dia adalah 6. So Tn dia adalah K plus 6n plus 5. So T15 adalah K plus 95. So ini dia punya answer untuk korang yang nak try buat. Kan ada answer kat muka surat belakang. Ya madam. Okay, so boleh screenshot 2, 3, 4, 5. Okay, so saya pergi ke slide yang seterusnya. So ini buat Telegram juga. So find the number of terms of the following arithmetic sequence. So dekat sini number of terms yang soalan minta ni ini adalah nilai n. So dekat sini find the number of terms n in the following arithmetic sequence. So n dekat sini saya kata mesti nombor bulat. So kalau dalam kerja awak tak dapat nombor bulat, maksudnya you do it wrong lah. So saya tunjuk dulu soalan B sebab dia dalam bentuk nombor. So B dekat sini saya zoom in. So first term 9.2, second term 11.1, kemudian 13, kemudian titik, ending dia 20.6. So untuk soalan yang minta cari nilai n ni, dia mesti, apa ni namanya? Dia mesti bagi ending value macam ni. Dia tak tinggalkan dalam bentuk titik macam tu saja. Okay. So kalau saya labelkan dia dekat sini, 9.2 ini T1, T2, T3, ini T berapa? T tak tahu kan? So bila kita kata T tak tahu, itulah Tn. Kita tak tahu berapa nilainya kat situ kan? Okay, so dekat sini, kita akan compare kan Tn yang diberi. Tn yang diberi adalah 20.6 dan kita akan comparekan dengan Tn yang kita generate daripada formula A plus n minus 1 D. So dekat sini, A kita adalah 9.2 iaitu T1 plus n minus 1. Kita tak tahu apa nilai n tapi kita tahu D. D kita adalah T2 tolak T1. So saya kira kat tepi, D adalah T2 tolak T1. So T2 adalah 11.1 tolak 9.2. So kita akan dapat jawapan dia 1.9. So kita masukkan dekat sini 1.9. Okay, so kita kasih sama dia. So this is the first Tn. And then this is the second Tn. So kita kasih dia sama. 9.2 tambah n minus 1, 1.9.
equals 20.6. So dekat sini saya nak ajar ada orang dia suka kembangkan benda ni tau. Saya tak suka sebab sebab apa? Dia senang kira macam ni. So first kali kita akan pindahkan siapa dulu? 9.2 ataupun 1.9 pergi sebelah kanan. Siapa dulu yang kita pindahkan? By logic. Yes, thank you Cesar. 9.2. So kita akan pindahkan 9.2 pergi sebelah. Thank you Fendi. So kita ada n minus 1 darab 1.9 sama dengan, so 20.6 minus 9.2. So kita akan dapat 11.4. Kemudian kita nak n kan, so kita akan hapuskan orang yang berada di sekeliling n. So antara negatif 1 dengan 1.9, siapa yang akan saya bawa akan pindah ke sebelah? Yes, thank you Mahathir. 1.9. So kita akan ada n minus 1 sama dengan 11.4 divided by 1.9. Pindah sebelah dia jadi bahagi sebab dia darab dengan kurungan n minus 1 tu. So bila tekan kalkulator kita akan dapat jawapan dia 6. So n adalah 6 tambah 1, 7. See, mesti dapat nombor bulat macam ni. Saya zoom out. Okay, nampak tak? Saya tak perlu nak expand pun. Kita terus je pindah one by one, ikut turutan yang betul. Okay, seterusnya saya nak tunjuk macam mana kalau ada huruf. Macam soalan C. Okay. Saya ke sana sikit. So soalan C, kita ada first term kita 2y, second term 2y tambah 17, third term 2y tambah 34, and then term yang terakhir adalah ini kan. So kalau saya labelkan dia T1, T2, T3 dan belakang sekali ni T tak tahu, iaitu Tn. So kita compare lah macam tadi juga. Tak perlu nak listkan macam apa yang saya buat kat sini pun tak apa. Terus straight pergi ke sini pun boleh. Okay, so kalau saya comparekan Tn formula dengan Tn yang diberi dalam soalan. So saya tulis Tn formula, Tn daripada last term. Macam tu. So formula A plus n minus 1D. So A adalah 2y plus n minus 1. D kita, kita kira lah kat tepi. D adalah 2y plus 17 minus 2y. So kita akan dapat D kita 17. So kita masukkan 17 sama dengan 2y tambah 153. Last term kita. So orang pertama yang dipindahkan adalah 2y. So sebelah kiri ada n minus 1 multiply by 17. And then pindahkan 2y pergi sebelah, dia akan cancel dengan 2y tu kan. Saya tuliskan minus 2y. Saya highlight dia, 2y yang dipindahkan. So dia akan cancel. Tinggallah 153. Kemudian kita akan pindahkan 17 pula pergi sebelah. So kita akan ada n minus 1 sama dengan 153 bahagi 17. So ini akan dapat 9. Maka n adalah 10. See? Kalau ada huruf pun dekat kita punya janjang tu, bila cari nilai n, kita akan dapat nombor bulat juga. Huruf tu akan cancel out by itself dalam jalan kerja tu nanti. Okay, saya zoom out. So you can screenshot. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. So ini lebih kurang macam PSPM punya exam punya style lah. So the sum of 6 and 10 term of an arithmetic sequence is 24 and the 11th term exceed the 8th term by 8. So calculate A dan B. Common difference dan first term. So dekat sini awak kena buat simultaneous equation. Awak kena keluarkan apa benda ayat matematik yang dia cakap dekat situ panjang-panjang. So basically the sum kat sini maksud dia hasil tambah, and then 6 and 10 maksudnya T6 tambah T10 is 24. So term pertama T6, term pertama pula. Equation pertama T6 tambah T10 adalah 24. Kemudian dia kata T11 exceed, maksudnya exceed tu apa? Melebihi T8 by 8. So maksudnya T11 adalah T8 lebih sebanyak 8. Macam tu. Okay, so daripada sini kita decipher pula. So kita keluarkan dia punya equation ataupun masukkan formula dalam dia. So T6 adalah A tambah 5D plus T10 adalah A tambah 9D sama dengan 24. So saya harap tak ada yang confuse macam mana boleh dapat 5D, macam mana boleh dapat 9D. Itu semua datang daripada formula ada n minus 1. Okay, so kita simplify ni formula. So kita ada 2A tambah 9 tambah 5, 14D
sama dengan 24. Okay, so ni untuk yang sini. Kemudian kita pergi yang T11 sama dengan T8 ni pula. So kita ada T11 A tambah 10D sama dengan T8 A tambah 7D tambah 8. So kalau kita pindahkan A pergi ke sebelah sana, dia akan jadi apa? Minus A kan? So dia akan cancel dengan A yang dekat sini. So tinggallah 10D sama dengan 7D tambah 8. So 3D sama dengan 8. D sama dengan 8 per 3. Eventually dah dapat nilai D terus dekat sini. Maka dekat soalan A, D kita adalah 8 per 3. So untuk soalan B, kita punya first term, masukkan sahaja nilai D dalam sinilah. So 2A sama dengan 24 minus 14D. So kita ada 24 tolak 14, 8 per 3. So 2A adalah negative 40 over 3. So A adalah negative 20 over 3. Okey, semudah itu sajalah. Cuma dekat sini mungkin kalau ada kesilapan pun dia tersalah interpret, salah terjemah ayat tu kepada bentuk matematik. Especially dekat yang 11 term exceed the 8 term by 8. Okay, so boleh screenshot. Okay, kita decipher pula soalan yang seterusnya. Ni semua soalan tutorial So the 11th term of arithmetic sequence is 3 times the 8th term. So dekat sini, kalau kita interpret, dia adalah T11 is adalah sama dengan, so 3 times 8 term, T8. So dekat sini kita boleh keluarkan T11 sama dengan 3 T8. So itu equation pertama. Okay, so equation kedua dia kata the third term is less than the 6 by 5. So kalau tadi exceed dia jadi tambah kan. So kalau less obviously dia akan tolak. So dekat sini T3 adalah kurang 5 daripada T6. So maksudnya T6 tolak 5. Saya buat sebelah-sebelah lah. Sini. T3 sama dengan T6 tolak 5. So untuk T11 ni kita ada A tambah 10D sama dengan 3. T8 adalah A tambah 7D. So kita ada A plus 10D sama dengan 3A tambah 21D. So kita ada 2A tambah 11D sama dengan 0. So saya pindahkan semua ke sebelah kanan sebab saya nak A dengan D tu positif. Dia punya nombor yang kat depan tu. Okay, so up to you lah nak buat macam mana. So ini cuma pindah-pindahkan ke sebelah-sebelah je kan. So kita tengok pula dekat second equation, T3 adalah A tambah 2D sama dengan T6. T8 dari mana? Ni highlight merah. 3 times the 8 term untuk 11 term. Dapat Okay. Saya sambung, T6 adalah A tambah 5D tolak 5. So kalau kita tengok dekat sini, A ni kalau kita pindahkan sebelah, dia akan jadi tolak A kan. So dia cancel. So kita ada 2D sama dengan 5D tolak 5. So kita ada negatif 3D sama dengan negatif 5. So D adalah 5 per 3. So ni common difference kita. So kita masukkan nilai D kita dalam sini. So kita ada 2A sama dengan negatif 11D. So negatif 11 darab 5 per 3. So A kita adalah negatif 11 darab 5 per 3 bahagi 2. Terus dia tekan kalkulator. So kita akan ada negatif 55 per 6. So this is our A and this is our D. Sebab itulah yang dia minta dalam soalan. Find common difference and first term. Okay, so cuma nak interpret soalan tu je lah. Okay, boleh screenshot. Saya nak tukar ke slide seterusnya. Okay, so now kita akan masuk ke hasil tambah. Okay, so dalam video dekat unit maths tu punyalah ada banyak parts kan. Sebab dia potong video tu jadi pendek-pendek. Kalau kita tengok sekali panjang terus macam bosan pula kan. So kalau pendek-pendek at least kita punya taklah bosan sangat. Lepas habis satu part boleh buat benda lain, sambung lagi satu part macam tu. Okay, so tujuannya buat pendek-pendek video tu. So ada dua formula untuk sum of arithmetic progression ni, hasil tambah. Formula yang sebelah kiri ni awak dah familiar tengok, dan formula sebelah kanan ni actually jarang lah digunakan, okay? Dan korang pun dah familiar dengan dia punya definition untuk setiap huruf yang ada dekat situ. So N dekat sini adalah number of terms. Number of terms. So D macam biasa common difference. And then A adalah first term. Tu je lah. So kalau yang dekat formula sebelah kanan ni ada L. So L dekat sini adalah last term.
Dan biasanya ini kalau dia tak bagi informasi langsung pasal dia punya common difference. Dia cuma bagi first term dengan last term je. Tiba-tiba dia minta apa sum. So kita akan guna formula yang ni lah. Okay, so saya tulis kat sini dia punya definition untuk sum. Sum adalah hasil tambah term. Dan untuk sum ni dia mesti bermula bila kita kira sum of arithmetic ataupun geometry, dia mesti mula daripada T1. Hasil tambah tu mesti start dengan T1. Dia tak boleh bermula daripada T yang lain. Mesti mula dari T1. Okay. So saya pergi ke slide seterusnya. So ini penting. So how to calculate Tn from some formula. Contoh dia bagi terus soalan Sn sama dengan 2n tambah 5 contoh. Dia terus bagi formula untuk Sn. Tiba-tiba soalan tanya apakah T1? Atau soalan tanya apakah T19 contohnya. So benda ni tak ada masalah. Dia boleh je dapat daripada hanya formula Sn. Macam mana? Macam gini. Saya padam balik. So contoh kita ada T1, T2, T3 dan seterusnya. Okay, so tadi saya cakap sum dia punya definition mesti bermula daripada T1 kan. So kalau saya nak S1, so obviously adalah hasil tambah satu term sajalah. So S1 adalah T1. Kalau S2, obviously dia adalah, saya guna warna lain, hasil tambah T1 plus T2, betul tak? Okay, so itu awak tahu. Macam mana kalau saya nak cari T2? Saya nak T2 je daripada sum punya formula. So kita akan ambil, nampak tak? Yang purple ni T2. Yang warna purple? Yang warna purple tadi apa? S2 kan? Sorry. So purple, kita akan tolak orange, kita akan dapat T2. Yes, S2 minus S1. So contoh kalau saya nak T3, S berapa tolak S berapa? So kalau saya padam balik apa benda ni, okay. So T3 dia adalah mesti kita ambil semua tolak yang kita tak nak. Yang kita tak nak T1, T2 kan. So dapatlah T3. So kita akan dapat S3 tolak S2. So basically kita akan ambil dia punya general dia akan ambil semua tolak yang kita tak nak. Itu general dia. Semua tolak tak mau. So basically kalau untuk yang bermula daripada T1, Tn kita adalah Sn minus Sn minus 1. Nampak saya buat kecil kat situ. So itu dia punya formula lah. Dan secara generalnya kita boleh guna, kita ambil semua, kita buang yang kita tak nak. So kita akan dapatlah kawasan yang kita nak tu. Sebab ada soalan dia suka tanya ikut dan dia lah. Contoh dia minta saya nak sum daripada term 3 sampailah term yang kelima. Nah, macam mana pula nak kira ni? So kita akan gunakan benda ni balik. Okay, so kita tengok dekat soalan so that awak nampak apa benda yang saya explain ni. So find the sum of the first 9 terms. So ini adalah S9 untuk arithmetic series 7, 11, 15. So ini obviously A kita adalah 7 dan D kita adalah 11 tolak 7, 4. So terus masuk formula S9. So formula dia N per 2. Saya tulis lah 2A plus N minus 1 D. Kenapa saya tak guna formula yang ada A tambah L tadi tu? Sebab dalam soalan ni tak ada bagi last term. So kita guna formula yang sesuai dengan keadaan lah. Okay, so kita masukkan N kita adalah 9 sudah diberi. And then 2A, so 2 kali 7 tambah 9 tolak 1, 8, D kita adalah 4. Tekan je kalkulator. So kita akan dapat jawapan kita 207. Okay, so ini yang paling senang lah ditanya dalam soalan. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Ini contoh-contoh soalan dalam tutorial lah. Ini memang soalan tutorial pun. So dia kata find the sum of the following finite arithmetic sequence. Okay, so bila kita kata finite dekat sini maksudnya limited lah, terhad. Sebab tu dia bagi term yang terakhir dekat sini 3779. So bila kita nak cari sum, kita perlukan Sn tau kan? Kan kita akan tulis formula Sn. Tapi apa nilai N dekat sini? Nah, apa nilai N dekat sini? Dia dah bagi tahu ke berapa bilangan daripada 9 sehingga 3779 ni? Dia tak ada bagi tahu berapa bilangan kan? So nak tak nak, first step kita kena cari. So step 1, kita kena cari N. So step 2, barulah kita cari Sn.
So cara untuk cari N sama macam yang kita cari N tadi lah. So kita akan compare Tn formula dengan Tn dekat janjang. So Tn daripada formula sama dengan Tn yang ada diberi di janjang. So formula kita A 9 tambah N tolak 1. D kita kat sini adalah 74 tolak 9. Okay, so itu adalah 65. So kita tuliskan 65 sama dengan Tn yang berada dekat janjang adalah 3779. So kita selesaikan, pindahkan 9 dahulu. So kita ada N minus 1 multiply 65 equals to 3770. So pindahkan 65 pula jadi bahagi. So kita akan ada N minus 1 equals 58. So N is 59. So itu untuk N mesti dapat nombor bulat. So now barulah kita masukkan kita punya cari kita punya sum Sn. So iaitu S59. So dekat sini sebab kita diberi last term dekat kita punya janjang, awak boleh pilih lah nak guna formula mana yang awak selesa. Sebab kita ada A, kita ada D dan kita ada L last term. So up to you nak guna formula yang mana, dua-dua jawapan sama sahaja. Okay, so kalau saya guna, sebab saya dah terbiasa guna formula yang 2A plus N minus 1D tu kan, saya guna je lah yang tu. So 2A plus N minus 1, 58, D saya tadi 65. So terus dia tekan kalkulator sepanjang-panjang ni, yang kalkulator lama tolong hati-hati masa tekan So 111746. Okay, so inilah yang dia minta tadi ni. Okay, so kalau tak ada soalan boleh screenshot, saya akan pindah ke yang seterusnya. Okay, so slide seterusnya. In an arithmetic sequence, the ninth term is twice the third term. Okay. So the ninth term, T9, is twice double the third term, T3. So tu equation pertama. And then equation kedua, the 15th term is 80. So basically, T15 adalah 80. Okay, semudah itulah. So kita keluarkan dia punya formula. So T9, A plus 8D equals 2 multiply A plus 2D. So selesaikan, kita ada A tambah 8D, 2A tambah 4D. So kita ada 4D sama dengan 2A tolak A. So ini equation pertama kita, A sama dengan 4D. And then untuk equation kedua, T15 adalah A tambah 14D sama dengan 80. Oops. So tadi kita ada A sama dengan 4D kan, saya masukkan dalam A dekat situ, saya terus masukkan dia. So kita ada 4D tambah 14D sama dengan 80. So 18D sama dengan 80. So D adalah 40 per 9. Maka A saya adalah 4D, iaitu 160 per 9. So kita dah jumpa dia punya common difference lah. Soalan pertama dia kat sini dia minta find the common difference. Tu soalan pertama. So saya dah jumpa dah saya punya common difference dekat sini. Saya cari A sebab saya nak gunakan dekat soalan kedua. Soalan kedua, dekat sini yang penting saya nak semua orang dengar dan fokus dan tengok. Saya guna highlight biru, dia minta sum. Sum maksudnya dekat sini S lah kan. So sum daripada, so dia kata from. Bila from, maksudnya T9, from T9, the 9th term, T9 tu termasuk sehingga T15. So dia nak hasil tambah daripada term 9 sampai term 15. Ni masalah yang saya cakap masa saya explain dekat depan tadi. So saya tuliskan secara panjang T1, T2, T8, T9 sampai T15. 15. Buruknya T15. Okay, so saya akan guna highlight biru untuk apa yang kita nak. So yang kita nak, bukan yang soalan nak adalah daripada T9 sampai T15. Maksudnya dari T1 sampai T8 tu dia tak mau kan. So kalau dia tak mau, kenapa saya tulis? Sebab definition of sum tu sendiri mesti bermula daripada T1. Sebab tu saya tulis daripada T1. Dan sebab tu dekat page yang depan tadi ni, sini. Saya highlight kat sini, mesti mula dari T1. Itu definition untuk sum. Okay, saya pergi ke slide tadi. Sini. So tadi saya kata yang kita mahu adalah semua minus yang kita tak mahu. So yang kita mahu tadi daripada sum daripada T9 sehingga T15 kan. So semua mesti ambil dari T1 Semua adalah T1 sehingga T15. Itu S berapa? S15. Betul? Semua. Okay, so minus yang kita tak mahu. Yang kita tak mahu saya highlight guna merah lah, merah. Okay, yang kita tak mahu sini.
T1 sampai T8. So definition hasil tambah T1 sampai T8 itu adalah S8. Dapat tak? Perlu ke saya ulang lagi sekali? Boleh ulang kami. Ulang? Okey, saya ulang lagi sekali kan. Okey, saya padam semua. Okey, soalan minta daripada bukan antara, bukan between, from T9 until T15. So saya akan highlight guna warna biru, T9 sehingga T15. Okay, so itu yang kita nak. Dan saya dah cakap tadi, definition of sum mesti bermula daripada T1. Okay, itu definition sum. Mesti tambah dari T1. So that's why saya senaraikan daripada T1 sehingga T15. Okay, sekarang ni, saya ada bagi tahu tadi dekat sum, generalnya, secara general, apa yang kita mahu adalah semua minus yang kita tak mahu kan. So yang kita mahu daripada sum daripada T9 sehingga T15. Okay. Yang kita mahu tu highlight biru lah. Yang highlight biru sini yang kita mahu. Okay. So semua kita akan guna highlight orange. Semua, nampak saya guna highlight orange. So dari T1 sampai T15 itu adalah definisi S berapa? S15. Tolak yang kita tak mahu. So yang kita tak mahu saya akan guna pen warna merah. Yang kita tak mahu daripada T1 sampai T8. Betul tak? Sebab kita nak 9 sampai 15, so kita buanglah 1 sampai 8. So highlight merah tu adalah definisi untuk S8. Okay, so kita masuk je formula untuk S15. 15 per 2, lepas tu 2A, A kita tadi 160 per 9, tolak 14, D 40 per 9. Kemudian tolak pula S8. So 8 per 2, 2A 160 per 9, tolak N minus 1, so 7, D 40 per 9. Oh, macam tu lah. Okay, so terus kita tekan kalkulator semua benda. So hati-hatilah untuk yang kalkulator lama ni. So kita akan dapat 1400 per 3. Okay, so benda ni comes with practice. Okay, boleh screenshot sebelum saya explain lebih lanjut lagi tentang semua tolak tak mahu tu. Okay, so dan screenshot. So saya akan guna space ni sekejap. Contoh saya ada, saya nak sum daripada T10 sampai T21. S berapa tolak S berapa? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka S berapa tolak S berapa? Untuk daripada T10 sampai T21. S21 tolak S9. Pandai. Thank you Kurnia. Pandai Caesar. Pandai Emilia. Okay. So daripada sini untuk orang yang tak nampak, saya boleh T9 kemudian T10 sampai T21. So yang kita nak 10 sampai 21. So kita akan ambil semua iaitu S21. Tolak yang kita tak nak. Yang kita tak nak T1 sampai T9, which is S9 lah. Macam tu. So kalau soalan tanya S T99 tolak T1000. S berapa? Tolak S berapa? Yes, S1000 tolak S98. Nampak tak dekat sini 1000, 1000. Kemudian yang dekat sini dia akan minus 1. So benda ni dia tak ada general formula, dia comes with practice. Cuma saya yang come out dengan yang apa yang kita mahu adalah semua minus yang kita tak mahu. Benda ni, saya come out dengan benda tu. Guna number lagi senang for those yang kurang faham label kedudukan. Tapi number tak semua macam mana kita kena cari pula number tu apa janjang dia, apa A, apa D. Okay, so clear page. Ini soalan last lepas tu habis dah. Oh, dah habis masa dah pun, sorry. Last janji, ini last soalan. Pembetulan dekat sini bukan 36 term tapi ini adalah 35th term. So ini adalah salah satu soalan yang suka juga ditanya dalam exam. Ini soalan ni untuk cari nilai N tapi dia level up sikit, okay, but so dia kata kat sini the sum of 49 term is 1372. So saya tulis kat sini S49 adalah negative 1372
dan 35th term is negative 58. So T35 adalah negative 58. So kemudian soalan dia adalah cari least value of n, nombor n at least such that Sn is less than 0. Okay, so find value n sama dengan berapa such that Sn less than 0. So first kali untuk kita masukkan dalam formula Sn yang kita nak lesskan daripada 0 ni sekejap lagi, kita perlukan n minus 2, 2a plus n minus 1d less 0 macam ni. So kita perlukan value n kita nak kena cari a dan juga d. So kita akan cari a dan d daripada apa benda yang dia dah bagi ni tadilah. So S 49 per 2, kemudian kita ada 2a plus 48d negative 1372. So dekat sini adalah algebra sahaja. So kita boleh pindahkan 49 per 2 tu bahagi dengan 1372 dekat sebelah kanan. So kita ada 2a tambah 48d sama dengan negative 56. So saya kecilkan dia, 2, 48 dan 56 tu boleh bahagi dengan 2. So kita ada a tambah 24d sama dengan negative 28. So ini first equation. Okay, so kemudian kita ada T35 sama dengan negative 58. So a tambah 34d sama dengan negative 58. Okay, so kita selesaikan equation 1 dengan equation 2, guna substitution boleh, guna elimination boleh, up to you. Okay, so selesaikan. Ni buat sendirilah, saya nak fokus dekat yang sebelah kanan tu. So dekat sini kita akan dapat kita punya D is negative 3 dan A is 44. So kita kena guna benda ni, so saya masukkan dekat sini. Okay, so kat sini yang saya nak fokus. Oops. So n over 2, kita punya A tadi adalah 44, so 2 multiply 44 plus n minus 1 kita tak tahu, kita nak cari n, and then our D is negative 3 less 0. Okay, so saya selesaikan yang dalam kurungan kotak. So kita ada dekat sini n over 2, buka kurungan, selesaikan, kita akan dapat 91 tolak 3n less 0. Okay, so saya pindahkan 2 ni, 2 dekat bawah ni, kita boleh pindahkan ke sebelah kanan kan, sebab dia cuma nombor. So 2 tu adalah positif, bila kita pindahkan ke kosong, kita darab 2, betul? So adakah direction inequalities tu akan berubah? Tidak. So dia akan stay the same. So kita akan ada n 91 tolak 3n less 0. So kalau nampak dekat sini, nampak tak saya buat 2 kurungan less 0. Ini adalah quadratic inequalities. Saya tulis kat sini quadratic inequalities. So bila quadratic inequalities, jumpa je dengan ni, less 0 atau greater 0, kita kena buat apa? Table of sign. Okay, so buat table of sign dekat sini, n yang kita ada kat sini adalah n kosong untuk yang ni, dan juga n sama dengan 91 per 3. Okay, so kita buat table of sign. So kita ada n dengan 91 tolak 3n, and then hasil darab dia. Okay, so kita akan berjalan dari negative infinity. Obviously kita akan jumpa siapa dulu? Kita akan jumpa kosong dulu, baru kita jumpa 91 per 3. So negative infinity sehingga kosong, and then kosong sehingga 91 per 3, and then 91 per 3 sehingga infinity. So kenapa semuanya saya guna open bracket? Sebab dekat kita punya inequality ni tak ada equal sign kan, dia tak ada double dekat situ. So isikan dengan test value kita. So kita akan dapat positif, 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 positif. So negatif, 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 positif, negatif. Saya harap belum ada yang lupa macam mana nak buat table of sign ni. So isi test value, saya tak buat row untuk test value dekat situ kan, tak apa, tak buat pun tak apa sebenarnya. Isikan test value dalam n dan 91 tolak 3n. Kenapa nombor 2 dalam n over 2 gaib? Kenapa nombor 2 gaib? Tadi saya cakap nombor 2 ni saya bawa pindah ke kosong sana. Oops. Bawa pindah ke kosong sayang. So 2 darab kosong, kosong lah. And direction tak berubah sebab 2 tu positive number. Okay, tak susah pun dia menggabungkan sedikit saja ni. Oh, line buruk tadi, sorry. Oh, line. Oh, ingatkan. Saya. Okay, so sebab kita nak tadi negative 0 dekat kita punya inequalities kan, maksudnya jawapan yang kita nak positif ke negatif? Less 0 tu negatif kan, so ini dengan ini. So kita ada negative infinity sehingga kosong union 91 per 3
infinity. So dekat sini kalau saya tukar dia kepada dalam bentuk inequality, ini kan bentuk interval kan? Interval. So kalau saya tukar dalam bentuk set, dia akan ada n less 0 union n greater 91/3. So semua orang tahu dan kita semua tahu nilai n mesti nombor bulat sebab dia bilangan kan, bilangan mesti nombor bulat dan bilangan juga mestilah positif. Mana ada bilangan tu negatif, betul tak? So awak rasa yang mana kita pilih, n less 0 ataupun n greater 91/3? By logic lah kita nak positif. So obviously kita akan pilih n yang greater than 91/3. Okay, so saya kecilkan sekejap benda ni, tak ada space dah nak tulis. Resize. Sekejap lagi. Bertahan sekejap lagi. Okay, saya zoom in. Tadi saya cakap n mesti nombor bulat dan n mesti positif. So awak rasa antara highlight pink dan juga highlight biru, mana satu yang boleh memenuhi salah satu syarat ni? Kita nak positif. So obviously kita akan pilih yang highlight biru kan? So kita akan pilih n greater 91/3. Saya tulis explanation dia. N must be positive. So n greater 91/3. So 91/3 ni kalau kita tekan kalkulator, dia adalah 30.33. But n must be integer. Integer ni apa? Integer ni nombor bulat lah. Tu maksud integer, nombor bulat. So n, so dekat sini yang tricky. Soalan tadi cakap least value. Nombor yang paling at least apa? At least paling sikit untuk n. Least value for n. Such that bila kita tambahkan tu kita akan dapat less 0 which is negative lah. Okay. So dekat sini kalau kita ada number line 30.33, apa nombor bulat selepas 30.33 tu? Apa nombor bulat selepas tu? Nah, kalau nombor bulat sebelum 30.33 ini adalah 30. So nombor bulat selepas 31. So dekat sini n kita adalah 31. Good job everyone, good job. Okay, so apa yang kita nak sama ada integer ke depan atau ke belakang bergantung kepada kita punya jawapan dekat sini. Sebab n tu greater daripada 30.33, that's why kita ambil yang selepas 30.33 which is 31. Nombor bulat selepas itu. So itulah kita punya jawapan. Soalan ni pun suka ditanya dalam exam kalau exam tu bertulis lah. Okay, dia suka. So saya zoom up so that you can screenshot. Okay, so sorry I ambil masa you extra 15 minit. Tak apa sebab ni memang masa I. Okay, so that's it. Thank you so much.